terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi kita sebut dulu bahawa kemuncak ibadah dalam bulan Ramadan ini ialah pada 10 yang terakhir, ya. Baik pada siangnya, terutamanya pada malamnya. Kerana kita pun dah cerita dulu bahawa bagaimana diriwayatkan baginda Nabi SAW pada 10 malam terakhir ini, antara yang Nabi buat adalah Nabi beriktikaf di masjid ataupun di surau. Ni pun boleh beriktikaf juga. Iktikaf di rumah tak acil lah. Nanti kata saya iktikaf di rumah, katalah. Jadi kita boleh beriktikaf. Contoh tuan-tuan tak? Contohlah malam ni kita duduk datang solat isyak ni, solat daripada maghrib tadi sampai isyak sampai tarawih, kita boleh dah niat dah i'tikaf. Dah dapat dah pahala i'tikaf dah, walaupun tidak beriktikaf sepanjang malam. Ya. Jadi tentang beriktikaf ini memanglah ada khilaf tentang i'tikaf di surau, tapi sebahagian ulama atau ramai ulama yang menyatakan kalau surau seperti surau kita ni, bangunan yang khusus, sebuah bangunan macam ni, maka diperbolehkan untuk kita beriktikaf di surau seperti ini. Kalau surau macam di mana, di pejabat-pejabat tu tak, surau yang buat bilik, buat surau itu, dia bukan bangunan yang khusus, itu tidak diperbolehkan beriktikaf lah. Pergi tidur boleh situ tak, pergi meroloh boleh, tapi nak iktikaf tak ada. Jadi kita ambil peluang tuan-tuan, ya. Maknanya walaupun mungkin kita tahu ni tak ada kekuatan lagi nak beriktikaf terus dah sepanjang-panjang hari dan malam 10 terakhir ni. Jadi bila kita datang ke surau, baik muslimin baik muslimat, kita ni yang iktikaf lah. Moga-moga dapat juga pahala beriktikaf 10 malam terakhir. Dan Nabi SAW juga, ini sebagai ulangan balik lah, supaya kita ingat balik, diriwayatkan bahawa Nabi juga pada 10 malam terakhir ini, Nabi menghabiskan banyak masa pada waktu malam ini adalah untuk diisi dengan amal ibadah. Ya, kalau dulu dicerita Nabi bersolat 1/3 malam, maknanya kalau malam tu bagi 3, Nabi 1/3 ibadah. Kemudian Nabi banyakkan lagi sehingga 2/3 malamnya adalah ibadah, ya, qiyamnya, solatnya dan seumpamanya. Dan bila semakin di penghujung Ramadan, diriwayatkan Nabi ni hampir mengisi seluruh malamnya dengan amal ibadah. Tak tidur malam lah. Kita tak tidur malam tak apa tuan-tuan, tidurlah siang pula tak? Ya. Kita tak boleh tidur siang pula. Bukan tak tidur siang, malam tidur, siang pun tidur lah. Jadi itu masalah. Jadi kita ni cubalah, tak boleh buat semua, kita buatlah setakat yang kita mampu lah. Kerana Masya Allah Tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ayat-ayat yang kita ulang tadilah, ayat-ayat tentang Lailatul Qadar itu adalah, Masya Allah, kalau kita ni dapat Lailatul Qadar tuan-tuan, itu adalah suatu kita kata anugerah yang sangat besar lah yang Allah Ta'ala beri pada kita lah. Begitu juga tuan-tuan, selain daripada kita isilah, dulu pun saya dah sebut, saya ingat lah, tuan-tuan ingat tak lagi, tak tahu dah lah tentang menghidupkan malam-malam ni, malam-malam yang terakhir ni. Jadi saya ambil kesimpulan ni ulama buat, dia bermula daripada maghrib lagi dah. Mula pada maghrib tu dikira sudah qiyamul lail dah, menghidupkan maqama lailatul qadri. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berqiyam, dengan bangun beribadah, kata ulama, dia seawal masuk waktu maghrib lagi. Jadi kalau kita datang waktu maghrib, kita solat berjamaah, kemudian kita isi dengan ibadah-ibadah yang dan kita sembahyang isya, qabli isya, ba'di isya, kemudian kita sembahyang tarawih. Walaupun tarawih kita tu sudah ada 8, ringkas-ringkas je tak. Kalau buat panjang-panjang, dia marah kata imam dalam hati nak marah di luar tak berani tak, dalam hati panjang baca tak. Ya.
Nabi SAW pernah riwayat Nabi baca satu rakaat 600 ayat. Yalah, surah Baqarah pun 280 tuan-tuan. Dia tambah dengan Ali Imran, tambah dengan An-Nisa, tak kena 100 ayat satu rakaat. Kita baca ayat 6 ayat pun ada sudah lain macam lah. Jadi tak apalah, kita Nabi tahu, Allah Ta'ala tahu kita ni ialah lemah, tapi Masya Allah tuan-tuan, kita ambil lah. Jadi kita isi daripada maghrib tu sampailah selesai kita tarawih. Kalau kata nak ada lagi, kita dapat isi dengan tadarus Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi itu sebahagian daripada qiyam. Kita bangun beribadah, kita isi masa dengan amal ibadah. Jadi moga-moga tuan-tuan 10 terakhir ni sampailah ke penghujung Ramadan, kita kekalkan dengan momentum ini, dengan kerja-kerja buat kita, dengan ibadah kita ni dah. Jadi insya-Allah kita memperolehi kelebihan Lailatul Qadar. Satu lagi tuan-tuan, kita boleh juga isi, kita juga ambil peluang 10 malam terakhir ni tuan-tuan, kita bersedekah. Kalau tak nak sedekah RM1, sedekah RM10 tuan-tuan. Macam itulah ceritanya. Kalau RM10 baru 100 tuan-tuan untuk 10 malam. Cuba kali RM1 kali 83 tahun. Setahun 300, bulan-bulan Islam 380 apa? 360, 65 bulan Masehi dah. Lebih kurang 360 dah. Kali lah 360 kali 83. Saya tak sempat kali. Ini kalau RM1 satu malam tuan-tuan ni. Ni malam 10-10 ni, malam 10 ni. Malam ni RM1, malam esok RM1. Ada. Cuba kira saja dapat berapa? 3,000 berapa? Berapa ribu? Maknanya RM1 kita sedekah. Saya tak sempat nak kira ni. Saya juga kena kira kot. 360 tuan-tuan tak? Kali 83 tahun. Uish, keluar mana pula? Kali 83 29,880 ringgit. Hui, tu kalau sedekah RM1 tuan-tuan. Tak bawa RM1 mana ni? Ada boleh lepas ni masuk tabung. 29,000. Kalau malam Lailatul Qadar lah. Dah. Masya-Allah. Mana kalau kita sedekah RM10. Saya dulu ada seorang, saya lupa dah, ada seorang makcik itulah, masjid lama, saya duduk kuliah masjid lama dah. Dia bila hujung Ramadan tu dia bagi saya 100. Saya kan nak bagi kat saya. Dia kata, "Ustaz minta tolong." Apa dia? RM10 satu malam Ustaz, 10 malam dia kata. Ya baik. Ingat nak bagi RM10, duit RM100, duit raya kat saya tak? Rupanya dia suruh minta bila kita pergi masjid kan, mungkin dia tak dapat pergi dah, minta masuk mana-mana tempat kita pergilah. Dia masuk RM10 10 malam. Tak? Kalau pergi bazar Ramadan tu RM10 habis. Itu baru 2 jenis air baru. Dengan apa? Murtabak pun RM4, RM4 dah. Nipis begitu RM4. Sebiji tak cukup. RM10. Jadi RM1 pun 29,880. RM1. Jadi kalau kita RM1 pun tak boleh sedekah juga tuan-tuan. Tak tahulah tak. Jadi kalau siapa tak buat duit, lepas ni balik datang balik. Ataupun pinjam duit kawan, bagi RM1, RM2 pun. Kalau dapat RM10 tuan-tuan, Masya Allah tak. Jadi kita 10 malam. Nak buat amalan lain kita dah tak larat. Nak solat sampai separuh malam mampu. Dah 8 rakaat tadi pun nampak ada yang dah balik awal. Tak apalah. Jadi itulah tuan-tuan, kalau kita lihat tak, kemudian di antara muhasabah kita lah di 10 terakhir Ramadan ini, kita ambil peluang betul-betul lah. Kerana ialah kadang-kadang dia bermula dengan kesedaran kita sendirilah di atas sesuatu perkara tu. Bila kita nampak suatu kelebihan, kita tahu kelebihan tersebut, kalau kita terlepas, kita akan rugi yang sangat besar. Sebab kita pun tak tahu tuan-tuan, ini mungkin Ramadan terakhir kita dah, kita pun tak tahu. Tak? Macam dulu-dulu lah kita tengok pertama lepas ada kawan tu duduk sana lah. Tak boleh tunjuk tempat duduk tu. Tahun ni dah tak ada dah dia situ.
ke mana dah, dia dah ke sana tak? Ya, dah tak ada dah. Mungkin tahun depan giliran kita pula, ini Ramadan terakhir kita. Jadi Masya Allah tuan-tuan, takkanlah kita ni nak tunggu kita tahu bahawa ini adalah Ramadan yang terakhir baru kita nak bersungguh-sungguh tak? Tapi kita kena beranggapan begitu, bahawa mungkin malam ni malam terakhir bagi kita, maka kita bersungguh dengan amal ibadah. Bukan kata kita ni langsung tak berehat apa, ambil lah rehat, tak jadi masalah. Tak, Nabi sendiri pun kalau kita baca dalam setengah riwayat, Nabi bila dia bangkit, dia tidur awal malam, kemudian Nabi bangkit beribadah, Nabi tidur balik, kemudian Nabi bangun subuh balik lah. Begitu, tak ada masalah. Jadi kita janganlah bangun ibadah tidur-tidur terus tuan-tuan, terlepas pula sahur pula tak. Jadi insya-Allah, jadi masa-masa yang ada ni tuan-tuan, bermula daripada, kalau ikutnya pada malam semalam dah tak? Malam semalam dah, tapi tak apa ni, malam 21 ni. Ya, jadi kita berazam bangun awal sikit tuan-tuan, untuk kita sembahyanglah 2 rakaat, 4 rakaat, ya. Dan insya-Allah seperti yang dirancang oleh inilah, oleh pihak pengurusan surau, ada tulis ke? 28 hari bulan nanti ya. 28 hari bulan tu Khamis Khamis malam Jumaat. Kita malam tu ada majlis khatam Quran. Lepas sembahyang tarawih lah. Tarawih malam tu buat 2 je. Sembahyang tarawih macam biasa. Di sebenarnya sembahyang tarawih ni, ialah Nabi tak panggil tarawih tuan-tuan ya. Ini diberi nama ni. Kalau kita tengok, kalau pergi Mekah dia tak panggil solat sunat tarawih, dia panggil solat sunat qiyam, solatul qiyam je. Ya, solatul qiyam. Maknanya qiyam ni boleh buat lepas isyak, dah boleh mula buat. Ni depan solat qiyam Ramadan. Kalau tak nak buat lagi, buat tengah malam sikit, buat pukul 10, buat pukul 12, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau buat pukul 4 memang tak buat dah tuan-tuan, bangun sahur tak ada buat dah. Jadi kita boleh buat bila sepanjang malam boleh buat. Jadi insya-Allah, dan pada hari tu juga Khamis tu, maknanya lebih kurang pukul 3.30 pagi lah. 3.30 pagi Jumaat dah tu kira dah. Khamis tu paginya pukul 12 malam tu dah kira pagi dah. Pukul 3.30 pagi Jumaat tu kita akan buat qiyam di sinilah. Kita buat program qiyamul lail, yang kita akan isi dengan solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat tasbih, dan juga solat sunat hajat, dan juga kita tutup dengan zikir munajat insya-Allah. Mula 3.30 pagi, dan sahur disediakan. Kalau tak ada sahur, balik rumah lah makan apa yang ada. InsyaAllah disediakan ya sahur. Kambing sahurnya. Kambing. Jadi muslimat boleh jemput sama juga datang boleh datang. Pukul 3.30 pagi tu kita cadang, 3.30 tu kita nak mula dah lah. Ya. Tapi kalau datang awal, bolehlah sembahyang dulu sendiri, sembahyang nak sambung balik solatul qiyam tu sediakan. Boleh tu, tak ada masalah. Nak sambung balik tarawih dah baru buat 8, nak sambung jadi 40, silakan, tak jadi masalah. Ya, kita boleh, mana nak sambung dengan tahajud ke dulu, kemudian baru kita buat berjamaah mula 3.30 cadang tu. Dalam pukul 5 tu dah selesai, atau 5 lebih kita selesai, kita dah boleh bersahur insya-Allah. Sebab sahur tu beramai-ramai jadi lambat juga tuan-tuan, nyembang apa semua tu, nak merukuk lagi. Jadi kemuncaknya malam tu malam 27 tuan-tuan dia. Cumanya saya tak pasti tadi dalam khutbah tu, saya dengar khutbah tadi di Ipoh, adakah disebut tentang pendapat yang sebut kalau puasa hari Ahad? Ada dalam khutbah saya kata Tok Imam ni tambah ke memang ada, dia tak tahu. Cumanya tuan-tuan, kalau ikut setengah kajian para ulama, sebab mereka ni tuan-tuan memang cari sungguh Lailatul Qadar ni, bukan cari main-main. Jadi sehingga mereka boleh buat satu kesimpulan bahawa contohnya, kalaulah
satu Ramadan itu jatuh hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya adalah pada malam 29, dia kata tak, betul tak? Dia malam 29. Tapi dalam waktu yang sama kalau kita lihat ada hadis Nabi menyebut Lailatul Qadar itu malam 27. Sebab itu kita tengok rata-rata tempat malam 27 mereka jadikan malam khatam Al-Quran. Di Mekah pun lama dah, saya pernah sampai sekali lah Ramadan dulu, bila dah 10 tahun dulu dah kot. Memang malam 27 mereka khatam Al-Quran dalam salat tarawih itu khatam. Malam 27 dah khatam, bukan khatam kita khatam baca belakang tu je, yang tak baca pun baca juga, alhamdulillah lah. Tapi yang ni imam-imam di sana memang mereka khatam malam tu juzuk 30 lah, maknanya bagi juzuk 30 habis dalam solat tarawih tu kemuncaknya. Dan mereka doa tu, doa kunut tu tuan-tuan, doa saja dekat sejam pula tuan-tuan. Kemuncak doa tu lah. Ya, doa tu saya ingat lagi bila tak ada doa tu, mula-mula amil-amil dah letih, duduk sekejap, bangun balik, duduk lagi sejam tuan-tuan doa. Tapi Masya Allah, tempoh doa ni memang doa sungguh-sungguh lah. Doa sungguh-sungguh. Kita kalau Tok Imam doa, Tok Imam seorang yang berdoa lah, yang belakang tu Tok Imam doa apa pula tak faham. Jadi Masya Allah, jadi insya Allah kita berazam lah tuan-tuan ya, tahun ni kita pakat berazam sama-sama 10 malam terakhir ni jangan kita sia-siakan. Ya, paling tidak tuan-tuan, kita datang salat isyak tu, kita niat i'tikaf, sembahyang sunatnya, sembahyang fardunya, sembahyang tarawihnya, witirnya, kalau kata tadarus, tambung tadarusnya. Ya, kemudian bila bangkit nak sahur tu bangkit awal sikit, kita solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Ya, dengan solat tahajudnya, taubatnya ke hajatnya, silakan apa-apalah. Moga-moga kita ni mendapat Lailatul Qadar. Tadi pun imam dia baca doa ada Allahumma a'inni ala ihya'i Lailatul Qadar. Ya Allah, bantulah kami untuk kami ini menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi moga-moga tuan-tuan insya-Allah ringkas sajalah tazkirah tu dalam bentuk muhasabah sajalah, sama-sama kita ni tak, sama sendiri ni mudah-mudah begitu je lah. Jadi moga-moga bila kita ulang lagi ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam al-qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam tersebut turun malaikat turun memenuhi muka bumi ni. Ya, kalaulah kita dapat melihat, kalau malaikat ni macam kita ni ada tubuh, ada jisim, kita pun mati lemah malam tu tuan-tuan. Tapi oleh kerana malaikat ni adalah daripada cahaya, jadi walaupun cahaya ni lah, letak 100 biji lampu lagi pun boleh masuk cahaya, tak ada masalah, cuma lagi terang lah tuan-tuan lah cahaya. Dia tidak berjisim, itu je lah maknanya. Tanazzalul malaika warruh, dan juga ruh ni maksud malaikat Jibril, penghulu malaikat. Sebab malaikat Jibril ni tuan-tuan, kalau apa tu, besarnya pun sebesar satu sayap pun sebesar satu ufuk. Maksudnya kalau kita tengok bumi ni sebesar ufuk, kiri kanan seluas-luas tu baru sebelah sayap apa malaikat Jibril lah. Warruhu fiha. Sebab itulah apabila disebut salamun hiya hatta matla'il fajr, maka selamat sejahteralah sehingga terbit fajar. Sebab tu bila siang tu, kalau malam Lailatul Qadar, malaikat turun, malaikat Jibril turun, rahman Allah Ta'ala turun dengan banyaknya. Pagi tu suasana akan menjadi mendung. Mendung tu sebab apa tuan-tuan? Sebab kesan malaikat turun pada malam tu. Bukan mendung nak hujan ni. Kalau tengok mendung lepas tu hujan, itu kata bukan Lailatul Qadar lagi tak. Tapi mendung tu kesan malaikat turun pada malamnya. Itu kelebihan malam. Jadi insya-Allah tuan-tuan dapat bertuah. Tak, kalau tak dapat pun bertuah juga. Jadi wallahu a'lam, moga-moga dengan sedikit peringatan itu memberi semangat pada kita untuk kita meneruskan usaha-usaha dalam amal ibadah ni. Moga-moga kita hidup dalam redha Allah, mati pun dalam redha Allah insya-Allah. Wallahu a'lam.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.